Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi penerangan exam, mana pada kali ini saya akan menerangkan satu exam yang akan diadakan pada 5 Oktober tahun 2023 ini, iaitu ujian psikometrik untuk pembantu pengusaha custom grade WK19. Tahniah saya ucapkan kepada korang yang terpilih untuk menduduki ujian psikometrik pada kali ini untuk pembantu penguasa custom grade WK19. Exam kali ini agak istimewa sebab ambilannya ramai. Dia punya kekosongan ada 350 kekosongan, dan kita jangkakan memang ramai calon yang dipanggil pada kali ini. Jadi pastikan korang buat persiapan dengan terbaik dan jangan skip video ini sebab ada banyak perkara yang saya nak kongsikan kepada korang bagaimana cara untuk lulus dalam ujian psikometrik untuk pembantu penguasa custom grade WK19. Sebelum tu, pastikan korang klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kami keluarkan video yang terbaru. Okey? Alright, jom saya kongsikan berkaitan dengan ujian psikometrik untuk pembantu penguasa custom grade WK19. Pembantu penguasa custom grade WK19. Okay, ujian psikometrik. Okay, ujian psikometrik ini seperti korang tahu adalah untuk menguji tahap penguasaan psikologi seseorang tu, untuk menguji sama ada korang layak ataupun tidak untuk menjawat jawatan tersebut. Okay, jadi bila dah faham ia ujian kelayakan, okay, korang kena first buat kajian yang lengkap tentang skop tugas seorang pembantu penguasa custom. Okay, tadi sebelum saya buat live ini, saya dah buat sedikit research tentang jawatan ni, jawatan pembantu penguasa custom ni. Okay, jawatan dia adalah banyak membantu untuk mengutip cukai. Biasanya jawatan ini akan berada di front end, di kaunter-kaunter kutipan cukai, dan dia akan banyak berinteraksi dengan orang ramai. Okay, so ini dia punya skop tugas seorang pembantu penguasa custom grade WK19. Jadi bila korang dah faham tentang ini kan, so ini adalah 5 teras utama ujian. Okay, ibaratkan teras ni sebagai satu bakul lah kan. So dalam psikometrik ini ada 5 bakul yang korang kena beri perhatian, iaitu bakul disiplin, teras komunikasi, teras kerjasama, teras emosi dan juga teras ciri kepimpinan. So inilah yang membezakan antara jawatan immigration, jawatan pertahanan awam, jawatan arkitek, jawatan pemandu kenderaan, jawatan setiausaha dan sebagainya. Inilah yang membezakan. Okay? Jadi untuk jawatan ini, jawatan pembantu penguasa custom, korang kena fokus tentang 3 ciri ini, iaitu ciri disiplin, ciri emosi dan juga ciri kemahiran komunikasi. Okay, ini yang membezakan. So korang kena faham. Nanti dalam exam nanti, bila nampak soalan yang tentang disiplin, soalan tentang emosi dan juga soalan tentang komunikasi, okay, kena jawab yang positif. Yang lain tak apa, yang negatif. Yang ini, yang 3 ini kena pastikan jawab yang positif. Okay, clear Right. So nanti dalam bila dah habis jawab exam nanti, ada 100 lebih soalan. Kesemua jawapan korang akan dimasukkan ke dalam 5 bakul ini. So kalau korang tinggi dekat disiplin, tinggi dekat emosi dan juga tinggi dekat kemahiran komunikasi, InsyaAllah korang akan lulus. Kalau selain daripada ini, memang agak sukarlah nak lulus dalam psikometrik nanti. Jelas Okay, ini adalah ciri positif untuk menguji 3 teras ini. Untuk menguji disiplin, untuk menguji emosi dan menguji kemahiran komunikasi. So pastikan korang clear dengan 10 ciri positif ini. Dan ini pula adalah ciri negatif yang korang kena hidden, korang kena sembunyikan. Ada 6 ciri negatif kesemuanya. Kesemuanya
untuk menguji 3 teras tadi. Okay, teras disiplin, teras emosi dan juga teras komunikasi. Clear? Alright. So kalau korang tak faham, okay, boleh terus tanya di ruangan komen. Okay? Okay, ini adalah tips menjawab. Okay, dalam exam nanti kan, tolong jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, apa yang saya maksudkan? Okay, dalam exam nanti biasanya dia ada 4 hingga 5 pilihan jawapan. Okay, contohnya A sangat pasti, B pasti, C tidak pasti dan D sangat tidak pasti. So pastikan pilih A atau D sahaja. Jangan pilih yang di tengah-tengah tu. Sebab A dan D itu ada markah yang tertinggi berbanding markah untuk jawapan yang di tengah-tengah tu. Okay, itu bagaimana cara menjawab pilihan jawapan yang diberikan. Okay, tip yang kedua, hati-hati dengan soalan yang berulang. Okay, dalam exam nanti kan, dia ada ulang beberapa kali tentang soalan disiplin, tentang soalan komunikasi dan tentang soalan tentang emosi. Okay, jadi pastikan jawab jujur. Kalau ada percanggahan jawapan, ini yang menentukan korang lulus ataupun gagal dalam ujian nanti. Clear? So hati-hati dengan soalan yang berulang. Pastikan jangan ada percanggahan. Ada percanggahan di antara setiap pilihan jawapan yang diberikan tu. Okay? Clear? Kalau tak clear, terus tanya di bawah video ini, di ruangan komen. Nanti saya akan jawab seberapa cepat yang boleh. Okay? Seterusnya, bagi korang yang pernah menjawab psikometrik, tentu korang pernah terjumpa soalan ini. Okay? Pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okay? Soalan ni nampak agak tricky. Okay? A, sangat setuju, B setuju, C tidak pasti, D tidak setuju dan E sangat tidak setuju. Mana korang nak pilih? Kalau korang di tempat ataupun ditanya soalan ini, pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okay? Saya tak nak beri jawapan di sini sebab pilihan jawapan dia bergantung kepada korang. Okay? Tapi untuk jawatan penguasa, pembantu penguasa custom ni, okay, sepatutnya korang kena jawab E. Okay, kena jawab E, sangat tidak setuju. Sebab fikiran ni kan, dia adalah fikiran yang negatif ataupun bersangka buruk dengan orang lain. Kita sebagai penjawab awam, sebagai terutamanya yang unit beruniform ni, tidak boleh ada perasaan bersangka buruk dengan orang. Okay, alright. Yang kedua, adakah anda berangan-angan berhubungan romantik? Okay. Okay, ini contoh Okay, ini soalan berangan ni, soalan yang tentang industri kreatif. Sebab kreatif ni kena sentiasa berfikir, kena sentiasa membayangkan sesuatu yang indah. Okay, tetapi untuk penguasa custom, okay, pembantu penguasa custom, korang tidak boleh berangan, tidak boleh banyak memikir sangat. Okay? So kena jawab sangat tidak setuju. Tetapi kalau korang dipanggil untuk menduduki exam untuk arkitek ataupun designer, okay, korang kena jawab sangat setuju. Okay, so nampak tak? Itu perbezaan bagaimana satu soalan ada pelbagai angle menjawab. Okay, seterusnya. Pernahkah anda berasa sangsi tentang keupayaan hubungan romantik anda? Kan macam pelik kan soalan ni kan? Apa hal tiba-tiba tanya tentang prestasi semasa hubungan romantik? Kan soalan ini dia berkait dengan soalan ini. Ingat tadi saya bagi tips tadi. Hati-hati dengan soalan yang berulang. Okay? Kena sentiasa konsisten menjawab. Dan ini adalah contoh. Okay? Contoh
soalan yang berulang. Okay, mungkin soalan ni dia tanya nombor 5 contohnya kan. Kemudian soalan yang kedua ni dia ulang balik nombor 20. Okay, kalau kedua-dua soalan ini korang tidak konsisten bagi jawapan dia, satu jawab sangat setuju, satu lagi jawab sangat tak setuju, kan berlaku pencegahan. So ini yang menyebabkan korang gagal dalam exam tersebut. Clear So ini saya nak tunjuk contoh simulasi soalan yang berulang ni dalam exam yang sama. Okay, jadi macam mana cara untuk menjadi konsisten? Macam mana cara untuk belajar menjadi jujur? Macam mana untuk praktis, untuk elakkan terkantoi bila jawab soalan yang berulang ni? Ini bantuan saya, tools untuk saya bantu korang untuk lulus. Ini adalah rujukan ujian psikometrik. Dalam e-book ini, okay, ada nota penerangan lengkap tentang psikometrik. Bila korang baca nota ni, insya-Allah korang akan lebih jelas tentang tricks bagaimana cara menjawab ujian psikometrik ini. Okey, selain daripada nota, dia juga ada 200. Okey, ada 200 contoh soalan psikometrik. Di mana 200 soalan ini soalan yang kita buat berdasarkan ujian sebenar. Jadi korang akan lebih cakna, akan lebih sentiasa fokus tentang psikometrik ini. Dan selain daripada soalan, kami juga ada sediakan jawapan sekali. Okay? Kami bagi soalan, kami bagikan jawapan serta penerangan dia. Kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C, kenapa dia D. Jadi korang boleh faham, boleh clear, boleh praktis menjawab menjadi konsisten dan boleh praktis menjadi jujur. Okay, so kalau nak dapatkan rujukan ini, terus pergi ke link ini, www.ujianpsikometrikonline.com ataupun ke link yang saya letak di bahagian description video ini ataupun di bahagian komen di bawah video ini. Okay, so terus dapatkan ujian sekarang. Sebab dalam nota ini boleh membantu korang untuk buat persiapan dengan terbaik yang korang boleh buat. Okay, dan ini adalah bentuk e-book. Lalu korang akan terus dapat link download di email selepas korang dapatkan rujukan ini. Okay, saya harap korang dah clear dan jelas tentang bagaimana bentuk soalan dalam psikometrik ini dan seterusnya bagi apa persiapan yang korang boleh buat untuk lulus dalam exam pada kali ini. Ingat, yang penting kena konsisten, kena jujur. Dua perkara ini memang amat-amat penting. Dan korang kena buat research tentang jawatan ini, jawatan pembantu penguasa custom ini. Sebab bila korang dah faham tugas dia, senang untuk korang menjawab dalam exam nanti. Dan kalau korang nak dapatkan rujukan psikometrik, klik link yang ada di bawah video ini untuk dapatkan sekarang. InsyaAllah persiapan exam korang akan menjadi lebih baik tanpa ada buku ni. Kalau ada buku, insyaAllah korang akan lebih baik, korang akan rasa lebih yakin untuk menjawab exam nanti. Jadi terus klik link yang ada di bawah video ini untuk dapatkan sekarang. Okay, bye.